Hari ini juga berlangsung seminar pelaksanaan gaji minimum iaitu pengajaran dari negara anggota ASEAN di Hotel Istana Kuala Lumpur dan bagi mengetahui perkembangannya kita bersama dengan rakan setugas Nurhana Ismail yang berada di sana. Silakan Hana. Dan terima kasih, studio saya kini berada di Hotel Istana bagi menghadiri seminar pelaksanaan gaji minimum pengalaman dari negara ASEAN dan juga rakan dialog yang mana disertai lebih daripada 10 negara ASEAN termasuklah Qatar bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan gaji minimum yang dikongsi bersama oleh negara-negara ASEAN ini untuk tindakan dan juga manfaat semua khususnya buat negara kita Malaysia. Dan seminar ini telah pun dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia itu yang berbahagia Datuk Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib dan saya sempat menemu ramah tanyakan mengenai komen beliau mengenai seminar ini. Apa kata kita ikuti komen beliau mengenai seminar ini? Seperti mana yang saya sebutkan dalam ucapan wakil Perdana Menteri saya tadi, bahawa lebih daripada 90% negara-negara di dunia telah melaksanakan gaji minima ini. Jadi di kalangan negara ASEAN kita agak terkemudian sedikit. Walaupun bagaimanapun kita bersama dengan negara-negara lain, bukan saja di ASEAN, bahkan di seluruh negara dunia untuk melaksanakan faedah yang cukup baik kepada pekerja-pekerja negara kita ini. Kita mempunyai kurang lebih 13 juta tenaga kerja di negara kita yang perlu kita bela. Jadi mereka ini sudah tentulah dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan kekayaan negara juga akan disalurkan kepada masyarakat di negara kita ini yang mempunyai penduduk lebih kurang 30 juta. Sebab itulah saya kira peserta yang terdiri daripada negara-negara ASEAN ini dan juga berbagai kementerian yang berkaitan dengan pelaksanaan gaji minima ini, saya berharap mereka akan dapat mengambil sesuatu pengajaran ataupun pengalaman yang dilaksanakan, yang dimiliki oleh negara-negara lain dalam kita memperkemaskan ataupun kita melaksanakan gaji minima ini. Jadi sudah itulah sebagai sebuah negara yang baru melaksanakan ini, kita berharapan dengan sedikit sebanyak masalah ataupun cabaran yang perlu ditangani. Jadi seminar ini antaranya ialah di samping kita mendapat pengalaman daripada negara lain, termasuklah ILO sendiri yang punya kepakaran dalam bidang pelaksanaan gaji minima ini. Jadi kita nak mencari jalan bagaimanakah pendekatan yang paling baik untuk kita menyelesaikan masalah ataupun cabaran-cabaran yang ada di negara kita ini. Jadi itu antara matlamat seminar ini. Sekarang kita tengah dalam peringkat revision, kajian semula perintah gaji minima di negara kita. Every 2 years we have to revise our punya pelaksanaan gaji minima. Jadi melalui input-input yang mungkin kita dapat daripada seminar ini, kita ingat Majlis Perunding Gaji Negara akan melihat apakah pendekatan yang terbaik untuk kita laksanakan, untuk kita laksanakan gaji minima di negara kita ini. Jadi bagi saya memanglah kadang-kadang setengah pendapat mengatakan kenapa 900 di Semenanjung, 800 di Sabah dan Sarawak dan Labuan, kenapa tidak 1000 lebih? Bagi saya memang saya bersetuju. Selagi tinggi gaji minima yang boleh kita offer kepada pekerja kita, selagi baik. Persoalannya apakah majikan-majikan mampu? Sebab itulah dalam konteks pelaksanaan ini kita mestilah melihat pada dua-dua pihak, majikan dan pekerja. Jadi kita mesti juga melihat keupayaan majikan dan dalam masa sama kita nak mencari jalan bagaimana kita boleh memberikan faedah yang terbaik kepada pekerja-pekerja kita. Itu tadi komen mengenai seminar gaji minimum, pelaksanaan gaji minimum oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib. Dan sedikit latar belakang mengenai Akta Gaji Minimum di Malaysia. Akta ini telah pun dilaksanakan, digazetkan pada 1 Januari 2013 di bawah Akta 732 yang memberi manfaat kepada 3 juta pekerja di bawah gaji RM1,000 dan juga sebanyak 98% majikan telah pun melaksanakan akta ini. Dan setakat ini gaji minimum di Malaysia adalah sebanyak RM900 had gaji minimum di Semenanjung dan juga RM800 bagi Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Dan akta ini sentiasa disemak semula setiap 2 tahun sekali. Untuk banyak lagi perkembangan mengenai seminar ini akan saya bawakan di buletin yang seterusnya. Untuk itu kita kembali ke studio.